sifat. Daripada 12 sifat tu Bagi kita bagi 4, 5, 5, 1 tak? dah. Tengoklah 20 sifat tu terbagi kepada 4 bahagian. Terbagi kepada 4 bahagi. Mananya? Itulah yang katanya. Dan sifat yang pertama. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini. Mana sifat yang pertama? Iaitu wujud. Dan sifat yang pertama, sifat yang pertama daripada mana? Itu bayar. Takluk situ. Sifat yang pertama daripada segala sifat ini. Daripada segala sifat ini sifat Allah kan? Itu sifat ini sifat Allah. Hak yang wajib kita mengetahui dengan jalan tafsir. Itu pada nak panjang. Daripada segala sifat ini sifat Allah yang 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dengan jalan tafsir. Sifat yang pertama dinamakan sifat nafsiyah. Dia panggil nama sifat nafsiyah, sifat yang pertama. Apa sifat nafsiyah? Apa nafsiyah? Nisbah kepada nafsi. Itu dia tambah ya kan. Asal nafsun. Kan nafsun. Nafsiyah tambah ya nisbah tadi. Nisbah kepada nafs. Apa nafs? Dengan makna zat. Nafsun dengan makna zat. Sebab nafsun tu dia banyak makna. Ada makna dengan makna roh pun ada. Yang makna diri seorang pun ada. Nafsu tu kan. Ada juga. Mana nafsu di sini ialah dengan makna zat. Kalau gitu wujud sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah mana sifat yang dibangsakan kepada zat. Mana gitu lah. Dan nafsu tu makna zat. Mana nafsiyah, sifat nafsiyah mana sifat yang dibangsakan kepada zat. Apa sifat yang dibangsakan kepada zat? Mana bila sebutkan sifat tu selalulah hati kita pergi kepada zat kan. Hati kita tu nampak kepada satu zat kan. Dia panggil dengan nafsu dengan makna zat. Itulah makna dikehendaki zat dengan zat ni apa dia? Iaitu semata-mata benda ada dia panggil zat. Dia dikehendaki dengan zat tu. Dia kata dengan makna zat. Apa zat di sini? Maksud zat di sininya semata-mata benda ada. Semata-mata benda ada. Ini dia panggil zat. Benda ada kan? Ni panggil zat. Ni ada. Benda ni ada. Ni panggil zat. Tu maksud zatnya semata-mata benda ada. Sama ada zat ataupun sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada kan? Termasuk tak? Kan? Sifat ma'ani ada. Sifat ma'ani ada. Bila kata ada dia masuk dalam katanya perkara yang ada. Bila kata perkara yang ada, maknanya zat. Makna zat ni. Bukan zat yang dengan makna kata maqama binafsih tu tak. Barang yang ada dengan sendiri tu tak. Mana zat sini nak cerita katanya ada. Dia nak cerita katanya ada. Sebab apa sifat yang pertama ni dia panggilnya sifat nafsiyah? Kerana tiada melazim ia. Kerana tiada melazim ia nafsiyah melainkan akan zat. Apa tiada melazim? Dia tak berakil. Tak berakil, tak berhubung. Dia tak berakil melainkan akan zat. Tu dia bila kata azda, ada tu di zat sana. Tu panggil hal biasa. Dah berakil. Berakil. Berakil ni dia macam sambung. Macam sambung kalau tak berakil. Berhubung. Tu berhubung. Itu makna tiada lazim. Tiada berhubung, tiada lazim. Mana tiada berhubung ia malaikat akan zat. Dia duduk di zat sana dah. Berkait masalah zat. Dia
berkait dengan zat kamu. Bila sebut kata ada, pergilah. Bila sebut kata lembu, nampaklah kaki empat. Bila kata burung, nampaklah benda yang bersayap. Bila kata kereta, hati kita gila yang ada empat roda. Tu kan. Itu maknanya tiada manazil ia mereka akan zat. Bila sebut kata ada Allah, gilah hati kita kepada zat Allah. Dia tak pergi kepada lain. Itu maknanya nafsiyah. Sifat kalau panggil sifat yang basa kepada diri. Tu semua katanya gitu. Sifat yang dibasakan kepada diri. Diri seorang tu, diri seorang yang ada, diri benda yang ada. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani boleh kata zat juga. Zat dengan makna benda ada. Zat dengan makna perkara yang ada. Ada sifat ma'ani, sifat yang ada kan. Sifatun maujudatun, sifat yang ada. Sifatun wujudiyatun maujudatun, sifat yang bahasa ada, yang jenis ada, yang pasal ada. Lagi pula yang ada di zat. Yang ada ia di zat. Itu sifat yang pertama. Dan yang lima kemudian daripadanya dan yang lima kemudian daripadanya, kemudian daripada sifat yang pertama. Lima selepas pada tu. Idam, baka, ikut aturan bilangan dia tu lah. Idam, baka, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Lima situ. Daripada kidam sampai kepada wahdaniyah. Itu lima kemudian daripada sifat yang pertama tu. Namanya sifat salbiyah. Dia panggil sifat salbiyah. Apa makna salbi? Dan makna salbi itu, makna salbi itu nafi. Makna nafi. Apa nafi? Nafi dengan makna ternafi. Itu makna salab sama salab. Kadang dia baca salab, salabun. Tapi dah kita baca salbun. Salbi. Tak ada pola salbiyah. Sampai situ kan. salbiyah. Ya salbiyah, salbi. Bawa makna nafi. Makna salab, mana salbi. Jadi baca salab tu jadi baca dalam bahasa Jawi. Dan makna salab itu nanti kita hak Arab baca ke Jawi. Ya bahasa Arabnya salbi. Salbiyatun, sifatun salbiyatun. Itu dalam bahasa Arab. Nafi. Mana salbi, hanya cerita makna salbi saja. Salbi ni makna nafi. 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 Nafi apa? Tidak. Kan. Dia panggil nafi mana tidak. Tapi nak kata tidak, nak kata tak ada saat itu. Maknanya benda tu ada dulu. Kita menidakkan. Itu kita kata tak ada. Dulu ada, tak sekarang tak ada lah, habis. Tak ada. Sebab itu nafi ni dengan makna ternafi. Panggil dalam bahasa Arab dia katanya nafyuma. Nafyu dengan makna intifa'u. Yes, dia nak lari sikit. Nafyu dengan makna intifa', makna ternafi. Sebab apa? Kalau kita pakai nafi dengan makna tak ada gitu, memberi waham katanya benda tu ada asalnya. Lepas tu kita menafikan. Ya, kita mentidakkan. Itu panggil nafi. Kita mentidak. Itu hak nafi. Hak nafi betul-betul. Hak nafi betul-betul maknanya asalnya mentidak. Mentidakkan bagi barang yang tidak layak. Apa maknanya? Bermaknanya asal benda tak ada. Kalau tak ada, lepas tu kita buang tu baik. Itu panggil nafi. Buang tu baik. Itu panggil nafi. Apa yang nak maksudnya? Naknya ternafi. Bila kata ternafi ni dia tak ada di awal lagi. Sebab apa? Kalau kita pakai nafi betul-betul, bermakna apa? Kidam. Kidam, apa makna kidam? Sedia. Itu makna arti. Makna tiada awal tu. Tiada awal.
Tu. Itulah tiada tu panggil salbi dah. Kita nafi dah. Tu nafi dah. Mana tiada awal, mana tak ada awal. Awal tu tak ada bina, tak ada mula-mula lagi dah. Tu kan. Awal tu yang kita nafi, yang kita katanya tak ada awal. Tak ada tu panggil nafi tu. Kan? Tak ada awal. Maknanya sedia ni maknanya tak ada awal. Tu panggil salbiyah. Kan? Tak ada awal. Kekal, makna tak ada akhir. Tu panggil Kita salbi. nafi atas sebab nak membenarkan sebab kita nafi adalah sebab membenarkan ni lah sifat Benda ni. yang tak ada asal kan. Tu kalau nafi betul-betul. Asalnya ada awal. Lepas tu kita pergi nafi, dia katanya tak ada awal. Sebab tu tak boleh, tak kena Sebab tu nafi. tak boleh guna. Hmm. Tak boleh makna nafi betul-betul. Sebab apa? Memberi waham. Dia panggil memberi waham ataupun memberi keliru. Katanya dulu saat itu ada awal. Ada awal, ada akhir. Lepas tu kita nafi. Kita katanya tak ada. Tak ada awal, tak ada akhir. Apa maknanya? Ternafi. Ternafi ni dia tak ada di mula. Awal tu tak ada di mula lagi. Ternafi. Tu ternafi. Ini panggil salbu dengan mana insilab. Kalau nafi dengan mana intifak. Kan dengan mana ternafi. Insilab. Kalau hak salbi, salbi dengan mana insilabun. Kita ini syarah tu tak sampai lagi baru taf'il. Gitu. Ta'wil. Mana infial atau insilab. Mana ternafi. Ternafi ni dia tak ada dimula lagi dah. Dia panggil ternafi. Nampak tu? Dia beza itu. Sama kata. Jadi kalau kita ambil di sini maknanya sifat salbiyah ni bukan 5 tu dah. Bukan 5 tu saja dah. Bukan daripada kata kidam, daripada kidam sampai kepada wahdaniyat. Bahkannya dia jadi 25. Nampak? 25. Ambil hak mustahil. Mustahil. Lawan bagi wujud Adam. Tak ada. Kan? Tak ada. Baharu. Kita ambil mustahil. Tak ada baharu binasa. Menyerupai. Berbilang. Lawan bagi badannya kan. Lepas tu lemah. Kita ambil tu. Lemah. Nyanyok. Lawan bagi iradah. Buta, tuli, bekak. Semua saat itu kita ambil mustahil, mari letak. Letak kata tak ada. Dah lemah kita ambil satu-satu. Kita letak, Kita nafi belakang. kita nafi depan. Nafi nak tak lemah. Tak lemah. Pekak, tak pekak. Tak bekak, Buta, tak tuli, tak tak buta, buta. tak ada, tak baharu. Itu mana nafi belakang. Tu orang panggil salbi. Salbi. Dia panggil salbiyah juga. Salbiyah juga. Atau dalam istihalah. Dia panggil istihalatul mustahil. Semua istihalatul mustahil. 20 sifat ni hak mustahil. Mustahil kita kata tidak. Tidak tak ada. Tu kan tak ada. Panggil tidak tak ada. Tidak baharu ataupun tak baharu. Tu binasa, tak binasa, tidak binasa. Tu kita tidak semua. Tidak pada sifat hak yang mustahil. Itu panggil salbiyah. Campur dengan hak 5 ni mana? Campur dengan kidam, bakar, mukhalafah, qiyamuhu, wadaniyah, jadi 25. Tapi duk bila hak wajib saja kan. Tak ni duk bila kata 5 ni sebab duk bila hak wajib saja. Duk bila wujud, kidam, bakar, mukhalafah, qudrat, iradah, duk bila hak tu. Bila hak wajib saja maknanya daripada 20 tu maknanya sifat salbiyah tu situ 5 ya. 5 ya. Wajib. 5 saja. Bila kita campur dengan hak mustahil, mana mustahil dengan mana istihalatul mustahil, jadi 25. Jadi 25. Tak lemah, tak nyanyuk, tak jahil. Kata jadi ambil mustahil kita letak tak belakang. Daripada 1 yang pertama sampai 20. Kita ambil hak mustahil, sifat yang mustahil. Lepas tu letak istihalah. Apa istilah mana tidak ataupun tak. Tak ada, tak baharu, tak binasa, tak tak menyerupai. Dia menyerupai lawan.
mustahil. Tak menyerupai, tak berdiri dengan sendiri, tak berbilang. Berbilang tu mustahil, tak berbilang. Itu jadi sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Itu salbi itu nafi. Nafi ini dengan mana ternafi. Mana nak kita katanya tak ada di awal lagi. Macam kita kata kalau nafi ni mana? Supaya najis jatuh atas kaki kita. Kita nafi. Nafi apa? Kita buang tubik. Itu panggil nafi. Mana benda tak ada apa kita buang tubik. Itu panggil nafi. Seolah katanya kalau pakai nafi betul-betul, jadi maknanya lemah tu ada dulu. Lepas tu kita nafi. Anak katanya tak lemah. Jadi terdulu lemah dulu lah. Teringat kata alim Ustaz. Macam orang kata Allah tu alim pun tak boleh Ustaz. Sebab kalau alim Allah tu pernah jahil gitu lah. Allah alimun. Ke Nak kata lah tak kata alim. Kerana saya tengok perkataan apa. Maknanya Allah tu jahil dulu sebelum tu. Dia guna kataan apa? Bukan alim. Bukan alim lah. Itu masalah zon syak waham tu. Tak ingat saya Ustaz. Mengetahui alim. Allah tak nak alim tu hak wajib kan. Bukan alim salah. Bukan alim. Bukan alim satu lagi. Yang masalah dia panggil ilmu. Ilmu juga. Ilmu ilmu iktirari. Bahasa dapat dengan usaha ataupun dengan kira dulu baru tahu. Banyak alim juga kan. Alim tapi lalu banyak jahil dulu. Lalu mai ikut jahil dulu. Alim macam itu bukan. Bukan kan? Bukan alim makna gitu. Seperti kita ni kan, dulu tak belajar, tak mengaji, tak tahu. Bila kita belajar, namanya alim. Namanya ya alim. Ialah kita habis. Kerana apa? Makna salbi itu nafi. Kerana tiap-tiap satu daripada yang lima kemudian daripadanya. Di situ. Kerana tiap-tiap satu daripada yang lima kemudian daripadanya. Kemudian pada sifat yang pertama, tiap-tiap satu daripada kidam bakal mukhalafah tu menafikan. Menafi, yakni ternafi. Ternafi. Menafi dengan mana ternafi. Kerana tiap-tiap satu daripadanya tu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Nafi. Sebab ada haraja tu. Ada daripada tu. Dia kena juga tu. Jangan daripada Allah Ta'ala. Baca tu jadi jauh. Tak apa jauh kan. Min tu. Daripada Allah Ta'ala. Kalau kata oleh Allah Ta'ala. Oleh kalau akan Allah Ta'ala. Ya situ kan. Itu masalah nak baca. Kalau oleh Allahu. Kan kita ajawi. Kalau bagi daripada akan Allah. Haraf jar dia semua akan jadi hi lah. Semua. Bagi daripada kan dengan tu makna dengan Allahi, bagi Allahi kan. Sebab tu bagi Rasulullah, daripada Rasulullah, jangan daripada Rasulullah. Ikut nak kata daripada Rasulullah. Habis. Yelah, tak tahu. Dia panggil cakap kita saat ni tu tak ada dalam kaedah. Tak ada masalah dah dalam bahasa Melayu. Tapi dia panggil tak ada atur dalam kaedah. Tiap-tiap satu daripada lima sifat, daripada yang lima saat ni tu menafikan kekurangan daripada Allah. Makna menafi. Tu tak si menafi tu. Sebab apa? Kalau kita katanya menafi, kalau kita tak takwil, kita kata menafi betul-betul. Apakah menafi itu? Tidak takwil dengan katanya ternafi dah. Panggilnya hanya kita kata menafi tu, menafi betul-betul.
Maka ni tak betul. Sebab apa? Kerana menafi saat ni tu maknanya sepak tubik. Sepak tubik. Kalau kita sana kuih. Kuih Kuih lah, kuih yang kadang tu sepak tubik. Ni dia duduk sini. Itu kita sepak tubik. kalau tepi lah. Kuis. Talak. Kuih Kuih kat bawah. Kalau air ni ada makan sikit kuih. Ya kuih. Kacau kan. Orang Jawa kata kuis. Kuis. Tu maknanya menafi. Mana kekurangan tu ada pada Tuhan. Kekurangan tu ada mana kekurangan? Baharu. Tu kekurangan. Benasa, tu kekurangan. Berbilang, menyerupa, tu kekurangan. Jadi tu ada. Patutnya sepak tu baik. Talak tu baik. Tu panggil menafi. Tak kenal. Tak kenal lagu tu. Sebab tu mana? Menafi dengan mana? Ternafi. Mana ternafi? Ternafi. Kena pakai ternafi lah. Ternafi mana dia tak ada di awal lagi. Apa kidam? Mana tak ada awal. Tak ada awal tu bila? Mula-mula lama-lama juga. Bukan kata baru tu. Tu dia makna gitu. Ada mula dia. Ada kan? Mana? Tadi. Deli. Boleh. Tadi. Ingatan itu. Dan 7 yang kemudian daripadanya pula. Dan 7 yang kemudian daripadanya. Daripada mana? Daripada sifat yang pertama dan yang kelima, yang 5 tadi. Daripada yang pertama 7 kemudian daripada saat ni sifat yang pertama dan yang 5. 7 selepas pada tu. 7 serupa pada 5 lah. Lepas pada tu lah. Kalau daripada sifat ma'ani dengan sifat salbiah, nafsiyah dengan salbiah boleh? Boleh juga pakai mudah-mudah. Dan 7 yang kemudian daripadanya daripada sifat nafsiyah dan sifat salbiah. Boleh juga. Tak situ selalu pun tak ada apa dah. 7 kemudian tu dia panggilnya sifat ma'ani. Tu bagi kepada Pak. Sifat ma'ani 7. Jangan terbagi kepada 4 bagi 5 sodok. Sifat nafsiyah 1, 5 salbiah, 7 ma'ani. Dia bilang gitu. 1 salbiah, 5 1 nafsiyah, 5 salbiah, 7 ma'ani, 7 maknawiyah. Cukup 20. Itu 7 tu sifat ma'ani. Sebab apa boleh panggil yang 7 saat ni tu? Daripada kudrat iradat sampai kepada kalam panggil sifat ma'ani. Kerana ia. Ni panggil ilat suatu mazhab macam kemarin. Wa inna ma kana. Nak kata mana? Dan sesungguhnya. Dia bagi tu. Dan sesungguhnya 7 yang kemudian daripadanya dinamakan sifat ma'ani itu kerana ia. Dia panggil ilat pada suatu mazhab. Wa inna ma kana sab'u. Wa inna ma kanat as-sab'atu tusamma sifatin ma'ani. Dalam bahasa Arab. Dan sesungguhnya adalah yang 7 saat itu dinamakan dia sifat ma'ani kerana ia 7 yang kemudian daripadanya tu. Kerana ia 7 yang kemudian daripadanya tu berapa makna. Berapa makna. Apa beberapa makna? Makna di sini dengan makna benar ada. Bukan makna tu pengertian tu dah. Beberapa makna, yakni beberapa benda ada. Benda tu sifat lah. Beberapa makna, yakni beberapa benda ada. Yakni daripada sifat yang bahasa ada. Yang berdiri ia. Yang berdiri ia, yang ada ia. Ia tak ada kan? Yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, ini yang ada di zat. Pakai dengan tu buangan. Pakai di zat Allah. Bimbang apa benda yang ada, yang ada di zat Allah. Waktu ada di Tuhan. Dia panggil 2 lapis. Sungguh lagi pula ada.
Nah, sifat ma'ani ni sungguh, sungguh. lagi pula ada di zat. Sungguh. Sungguh. Sungguh nisbah katanya dia tu ada di zat Allah. Sifat tu ada di zat Allah. Sebab itulah dia kata kerana ia tujuh yang kemudian ni beberapa makna, yani beberapa benda ada. Mana beberapa? Bila kata beberapa tujuh kan. Tujuh banyaklah tu. Kan. Kalau istilah nahwu dia kata jamak. Banyaklah tu. Kalau kata segala makna, boleh tak? Ya. Makna dah tujuh, banyak. Kerana ia tujuh tu beberapa makna, ini beberapa benda yang ada, yang berdiri, yang ada dengan zat ini di zat Allah Ta'ala. Ada di zat Tuhan. Nampak tak? Itu sebab tu dia panggil sifat ma'ani. Dia nak elak tu lah. Luak kerana situ. Sebab apa panggil sifat ma'ani? Kerana benda tu ada di zat. Hak lain tak ada. Wujud tak ada. Kidam tak ada di zat Allah. Faham? Kita ada etika Tuhan kidam. Sungguh. Sungguh saja. Etika kata Tuhan tu bersifatnya kidam. Sungguh. Tak katanya ada kidam. Tak katanya ada bakar. Tak kata Kita faham lah. Faham katanya Allah Ta'ala saat itu tak ada awal, tak ada akhir. Itulah panggil katanya dia tu setia, yang qadim. Apa ni? Sifat ma'ani adalah ada di Tuhan. Dia ada pada zat lah. Ada pada zat. Sifat tu ada. Bila kata ada, boleh tengok kan benar ada. Kalau pada manusia benda ada pada zat, kita boleh tengok lah. Boleh tengok. Bila kata benar ada, bagi kita boleh tengok. Itu boleh tengok. Benda yang tak ada, kita reti. Bukan nampak. Tak nampak. Kita faham. Kita faham, kita reti. Macam jatuh, macam luruh, pecah. Ada tak? Tak ada, reti. Benda reti tu pun sifat mani ke? Tak, bukan sifat ma'ani. Oh, itu bukan sifat mani. Dia masuk dalam sifat yang bahasa sungguh. Dia panggil sifat bahasa subuti. Sifat yang bahasa sungguh. Sungguh. Reti panggil amrun iktibari lah. Benda tu hak yang dikira-kira saja. Hak yang reti saja. Hak yang dapat dengan otak kepala. Jatuh. Jatuh. Jatuh mana? Tercabut daripada tangkai tu. Jatuh mai ke bawah. Pecah. Tengok yang bergelar kacau. Itu panggil pecah. Ada tak ada? Ada kacau tu. Yang ada kacau tu. Yang ada kacau tu pecah dah, tak ada. Cuba tunjuk, tak boleh tunjuk. Bila tak tunjuk, kena kepada kacau. Tunjuk ni pun kacau, ni pun kacau. Tu panggil pecah. Tunjuk pecah. Dia nak kata benda tu tak ada, tapi sungguh. Sungguh pecah ni. Tengok tu tak sapu ni, tak buang lagi, tak ada situ. Ada pada sifat mak. Ni benda ni ada. Pas kita nampak sebab itulah sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak akan kerak tu macam mana. Kita boleh tengok macam mananya iradah, macam mananya kalam, macam mananya sama. Sebab benda tak ada. Ini tak nampak kerana terlindung. Terdinding dengan hijab. Ada hijab tu tak nampak sebelah sana. Maka inilah inilah mana hak yang tersebut ni. Daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Inilah hak yang tersebut. Inilah nama situ. Inilah yang tersebut. Kalau katanya daripada wujud sampai ke kalam. Inilah ataupun inilah daripada sifat nafsiyah, daripada salbiyah, daripada ma'ani. Yang tersebut yang ada juga daripada. Yang tersebut daripada mana? Banyak yang tersebut tu. Nanti ambil daripada mula-mula kita. Mana cari yang tersebut sini ya. Daripada wujud sampai ke kalam. Ataupun daripada sifat nafsiyah hingga ke sifat ma'ani. Sekat tu dikatakan 13 sifat. 13 lah.
7, 5, 1. 13. 13 sifat serta segala lawannya. Serta segala lawannya. Lawan bagi 13 sifat. Lawan mana hak tak boleh nak beripung, tu panggil berlawan. Serta segala lawannya. Lawan bagi 13 sifat tu. Lawan dengan mana dia tak boleh berhimpun. Dan segala dalilnya, dalil yang tersebut. Segala lawannya, lawan yang tersebut. Dan segala dalilnya, dalil yang tersebut. Jadi 13 hak wajib, 13 mustahil, 26. Lepas tu dalil setiap-tiap satu. Jadi 26 semua. Yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir. 26 lah. Tu 13 sifat ni hak wajib kita tahu. 13 wajib tahu, 13 nafi. Hak ni Sekali dengan lawan ada dah. Dengan lawan lalu lah. Maknanya bukan kita tahu hak wajib saja dah. Hak mustahil pun, hak lawan pun kena tahu. Dalil pun kena tahu juga. Jangan nak tahu katanya ada saja. Tak ada, tak tahu. Dalil tak tahu. Tak sah lagi. Sebab tu dia bilang katanya rukun dalam ilmu tauhid dia 3. Kena tahu yang wajib, tahu yang mustahil, tahu dalil. Itu rukun dalam bab ilmu tauhid. Jadi kita datangkan dalil tu Ustaz, macam yang wajib tu kita datangkan dalil, yang mustahil pun kalau kita datangkan dalil pun boleh Ustaz. Ke ataupun sekali. Pada ia sah satu tu lah. Panggil satu dalil tu jadi dua. Terus dua kali. Terus. Tapi bukan dalil bagi mustahil. Dalil bagi menunjukkan istihalatul mustahil kan. Dalil yang menunjuk di atas ada dan tak ada kan. Bukan dalil bagi tak ada. Nak buat ke mana dalil bagi tak ada. Dalil bagi Allah Ta'ala kuasa dan tak lemah. Dengar. Bukan dalil bagi kata lemah. Kita buat dalil bagi Tuhan kuasa, mana nak cari dalil bagi lemah pula. Nak pegang mana satu pula. Mana nak hak tu. Dalil bagi kuasa dan tak lemah. Daripada dalil tu kita boleh tahu lah. Kita boleh nafi lah. Dia hanya tahu katanya lemah ni tidak. Dah ada dalil ni. Bagi dalil bagi istihalah lah. Dalil bagi istihalah secara automatik betul tak? Itulah. Jadi semua tu 13 yang wajib, 13 yang mustahil dan tiap-tiap satunya dalil yang wajib kita, yakni kita ni mukallaf. Yang wajib kita yakni mukallaf. Ketahui kan dia kan 13 serta segala lawan dan segala dalilnya atas jalan tafsil. Atas jalan satu-satu kena tahu. Sebab dengan jalan ijmal banyak anak terkira. Tidak terkira. Tidak terhingga bilangan. Tu dengan jalan ijmal. Dengan jalan bawah. Sifat kamalah. Kan kita pegang gitu. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala amat banyak. Tidak hingga bilangannya. Kita pegang gitulah. Banyak anak tak tahu. Dah tak hingga. Tak tahu amat banyak. Ni Pak tahu ni 13 ni dengan jalan satu-satu. Itu panggil atas jalan tafsir. Pada kau yang rajih. Kata 13 sifat ni wajib dia ketahui tu atas jalan tafsir pada kaum yang rajih. Ni kaum yang kuat. Rajih. Rajihun. Rajihun ni kuat. Yang kuat. Kalau tu marjuhun, tu hak dengan tak kuat. Kau ni apa ni Ustaz? Kaum perkataan. Kalau kaum dengan mim kuat. Kalau tak kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Tu puak Fir'aun. Kaul. Kalau tak kaul Musa, perkataan Nabi Musa. Tu kaul. Qala yaqulu qaulan. Makna perkataan. Kata kaul yang daif tu perkataan yang daif. Pada perkataan yang dhaif. Itu pada kaum yang rajih, yakni pada kaum pada perkataan yang kuat. Ya rajih ni Yang kuat. Kuat. Rajih ni kuat. Siapa dia tu kaum yang rajih? Iaitulah kaum yang rajih ni. Kaum Imam Asy'ari. Kaum Imam Asy'ari. Kaul
bersalahan bagi kaum qadhi dan imamul haramain. Imam yang dua Ustaz. Haramain. Tanah haram. Panjang ni. Ini empat mana ni? Apa ada? Lupa tak ada kelang. Bersalahan. Jadi bersalahan ni dia kena takdir juga. Kalau katanya dalam bahasa Arab wazalika, dia kata gitu. Apa bersalahan? Ini bermula demikian itu. Ya takdir itu kan. Bersalahan demikian. Jangan bersalahan demikian itu. Kena kata bermula demikian itu dulu. Ya kena ambil situ dulu. Muqtada lah. Sebab apa? Dia panggil bil khilaf ini dia takluk pada suatu mazhab. Itu cara nak ambil faham kitab lah. Bersalahan ni dia nak bersalah mana? Sebab dia kena tadi tu dulu. Bermula demikian itu kaum yang rajih ni. Kaum Imam Asy'ari itu adalah ia bersalahan bagi kaum qadhi. Bermula demikian itu 13 sifat ni wajib mengetahui dengan jalan tafsir ni bagi kaum ni adalah ia bersalahan bagi kaum qadhi. Siapa qadhi? Tu qadhi tu huwa Abu Tayyib Bakar Muhammad bin Al-Baqillani Al-Makki. Itu Abu Tayyib. Apa ni qadhi? Qadhi tu kena Abu Tayyib. Abu Tayyib ni gelaran dia. Abu Tayyib panggil lakab gelaran. Namanya Bakar Muhammad bin Al-Baqillan Al-Makki. Dia bahasa Mekah. Dan Imamul Haramain. Ni dua ni dia kata mana? Qadhi dan Imamul Haramain bahawa segala sifat yang wajib diketahui, bahwasanya segala sifat yang wajib diketahui kan atas jalan tafsil itu. Jadi sifat-sifat hak yang wajib, yang wajib kita mengetahui. Yang buarah. Sifat yang wajib diketahui, yang wajib kita ketahui atas jalan tafsil itu. Satu persatu ni dia katanya 20 sifat. 20 sifat. Tu bagi Qadhi dan Imamul Haramain. 20 sifat. Tambah hak mana 20 lagi nya? Dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Tu sifat maknawiyah kau semua tu. Sifat maknawiyah yang 7 pula. Telah jadi 20 sifat. Kata ngaji sifat 20. Ni kau ni tak rajih. Tapi masyhur. Kau ni dhaif tapi masyhur. Kau hak yang 13 tu rajih tapi tak masyhur. Jadi situ. Jadi balik. Jarang dengar sifat 13. Tak tahu lah. Jom kita belajar sifat 13. Ingat ke? Niat takbir Fatihah kan. Jom kita belajar sifat 13. Mana? Niat takbiratul ihram Rukun Fatihah. Tu lah rukun sembahyang. Jadi orang pening lah tu. Sifat 13. Tapi kalau dia tu kuat. Tu raja. Tapi tak masyhur, tak semasyhur dengan sebab apa? Orang tak tahu, tak kenal sangat. 13. 13. Pak yang 20 ni, dhaif tapi masyhur. Masyhur di kalangan orang awam. Ini tambah selepas tu lah. Tambah lah. Tambah kau ni. Tambah. Ini tambah 7 lagi. 7 lagi. 7 lagi. Hati jadi masyhur. Dia kenal selalu dah. Nak ngaji sifat 20 dengan siapa? Selalu dah kan. Siapa mengajar? Tanya selalu. Jadi faham dah. Sifat ni makna yang ada pada zat ni. Ni dia tak ada juga. Panggil sifat maknawiyah ni sifat yang lazim bagi sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Dia berkait dengan sifat ma'ani. Dia tak ada. Tak ada. Kaunuhu keadaan. Lagi akan datang kita orang. Tengok esok. Apa sifat maknawiyah? Keadaan-keadaan tu. Di situ ya kaunuhu tu. Adapun qadiran itu zat dah. Muridan itu zat dah.
Yang sifatnya kaunuhu. Satu sifat tu. Oh, tak ni. Ini lagi 7 lagi. 7 lagi. Ya, kita boleh satu, boleh semua lah sifat maknawiyah. Oh. Boleh, bagi boleh kaunuhu qadirannya. Lepas tu dia huruf sama. Ya, dia huruf sama. Kita bagi terangkan satu saja esok. Kaunuhu. Namanya apa? Keadaan.